Ini menu ni memang lain daripada yang lain. Datang daripada negeri mana? Saya pun tak tahulah. Tapi yang pastinya, ini saya gunakan bahan-bahan apa yang ada dekat dapur bujang. Dan saya akan hasilkan menu yang diberi nama kari nugget. Nugget? Ya, betul. Ni. Tak tipu. Betul. Ni nugget, nampak ni? Ini adalah nugget ayam. Yang biasanya kita memang simpan dekat dalam peti sejuk. Sebab apa? Sebab bila-bila rasa lapar nak makan, kita boleh goreng, betul? Selain daripada kita goreng macam ni saja, sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai satu lauk kari. Cara dia sebenarnya, kita akan goreng dahulu kita punya nugget ni. Dan minyak dekat sebelah saya ni pun dah panas. Bagi dia betul-betul garing. Sebab kalau dia tak cukup garing, nanti bila kita masukkan dekat dalam kita punya kuah kari tu, nanti dia akan jadi hancur-hancur. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kena goreng dia betul-betul sampai dia betul-betul perang. Ataupun senang cerita sampai tahap yang biasa anda goreng tu untuk makan. Sampai tahap tu. Selain daripada tu, kita perlukan juga sedikit santan. Okey, kentang yang dah dibuang kulit. Seterusnya serbuk kari. Okey, bawang putih dan juga 4 sekawan. Rempah 4 sekawan ni lah. Dan sekarang kita tunggu je kita punya nugget ni masak. Okey, goreng sikit lagi, bagi dia perang. Okey, terbalik-terbalikkan dia sikit. Alright, jadi saya dah terbalikkan tadi kita punya nugget tu. Dan sekarang anda boleh lihat sendiri dekat dalam kuali saya, dia dah mula warna perang-perang. Tapi itu baru permukaan sebelah. Saya dah terbalikkan dia. Sekarang kita tunggu lagi 3 minit lah. Sampai dia betul-betul perang. Kita asingkan dan kita akan buat kuah kari pula lepas ni. Jadi inilah hasil dia lepas saya dah gorengkan nugget tadi. Lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Nampak tak? Depan belakang dia memang betul-betul dah perang. Maksudnya dia dah cantik sekata. Sekarang kita boleh angkat. Okey, kita asingkan kat tepi. Okey, nanti saya akan buat kuah dia pula. Sekarang kita asingkan kita punya nugget ni. Lepas ni saya akan kurangkan sedikit minyak dia. Menggunakan minyak yang sama juga. Minyak nugget ni kita akan kurangkan sikit. Sebab saya nak tumis bahan-bahan yang lain pula. Okey, jadi nugget dah siap goreng. Sekarang nak buat kuah kari pula. Sebelum tu kurangkan sikit minyak. Alright. Okey, jadi sekarang ni kita akan tumis bahan-bahan yang lain. Saya akan pakai lebih kurang dalam 3 ulas bawang putih. Okey. Kemudian saya akan tumiskan juga bersama dengan kita punya 4 sekawan dan juga kita punya kentang. Maksudnya saya tumiskan sekali sebab ada orang yang kadang kentang ni dia suka masukkan waktu dia masukkan air. Maksudnya dia nak biarkan mendidih, biarkan dia masak waktu mendidih. Tapi saya suka kalau kita tumiskan dia sekali. Sebab dia akan masak dengan cepat. Maksudnya kita tak adalah masukkan air, lepas tu kita nak tunggu dia sampai dia empuk kan, tak payah. Nanti kita masukkan air, kita biar dia mendidih, dah terus siap. Tak payah nak tunggu kentang tu masak, kan? Alright, jadi sekarang masukkan bawang putih. Okay. Dan saya akan potong juga kita punya kentang. Untuk kentang ni saya akan potong dia lebih kurang dalam bentuk dadu yang kecil. Agak-agak lah. Tebal lebih kurang macam tu. Pastikan kita potong dia dalam bentuk yang sama ketebalan dia. Supaya satu dia akan masak dengan sekata. Nampak tak tu? Dan masuk terus kat dalam kita punya bawang putih bersama dengan minyak tadi. Untuk kita punya kari ni, kalau dekat rumah tu ada bendir ke, ada terung ke. Macam kawan saya seorang ni dia suka sangat makan terung. Nama dia Sugi. Okay, boleh juga gantikan. Kalau tak pun masukkan je tomato dekat dalam tu. Itu pun boleh. Sangat sedap sebenarnya. Sebab itulah bila kita nak masak ni, kalau boleh adakan sayur sedikit. Walaupun tak banyak, ada sikit pun jadilah. Sebab itu pun dah cukup dah untuk dia punya zat tu yang kita mahukan. Baiklah, sekarang ni apa yang saya nak buat adalah kita akan biarkan kita punya bawang putih bersama dengan kentang ni. Biarkan dia betul-betul perang. Dalam masa yang sama, kita akan masukkan juga kita punya rempah 4 sekawan ni. Okay. Biarkan dia naik bau sekali. Ini akan membuatkan dia aroma yang lebih sedap dekat dalam kita punya kari tu. Okey, gaul sikit lagi. Nampak tak tu? Ada kita punya kentang ni dah mula bertukar warna kepirang-pirangan. Bagi kentang ni sekata nampak tak? Ada yang dah mula pirang-pirang macam ni. Ni yang kentang ni nampak. Jadi bila dah mula jadi pirang warna yang macam ni, ini dah cantik dah tu. Tapi yang pastinya kita nak kena bagi dia sekata. Sekarang saya akan masukkan kita punya serbuk kari. Lebih kurang dalam 2 sudu lah. Kita habiskan semua. Okey, jadi bila dah masuk serbuk kari ni, kita akan kacau dia. Sebab sebenarnya untuk segala serbuk ni, kita nak kena tumiskan dia juga sebenarnya. Bukannya tak tumis, kita kena tumis. Tapi bukannya tumis macam kita tumis bawang sampai nak bagi dia naik bau.
Tak, sebab kalau serbuk kari ataupun serbuk kurma, kalau kita tumis sampai nak naik bau, takut nanti dia akan jadi hangit. Sebab dia serbuk ni dia cepat sikit hangit. Jadi kita hanya kacau dia supaya dia mendidih je. Supaya dia masak dengan minyak tu sendiri. Nampak tu. Bagi dia didih sikit macam ni. Alright, cantik. Sekarang saya akan masukkan kita punya nugget tadi yang dah digoreng dan juga kita punya santan. Santan dah masuk. Bila dah masuk santan, kita nak kena masukkan apa? Air. Pandai. Okey. Sekarang kita masukkan air sedikit. Okey, kalau saya masukkan air ni sebenarnya cukup sekadar ada tutup dia punya apa tu? Kita punya nugget tu je. Cukup ngam-ngam. Kalau ni nugget, air dia memang ngam-ngam atas tu je. Kalau rasa macam nak lebih sikit boleh. Tapi saya takut nanti dia punya kari tu jadi makin tawar. Jadi kalau boleh kita agak-agak, maksudnya cukup air sekadar tu. Kemudian nanti bila kita nak makan, kita rasa dulu. Kalau rasa macam tak cukup, kita boleh lagi tambah air. Tak ada masalah. Tapi yang pastinya letak sikit-sikit lah. Right, sekarang ni apa saya nak buat adalah saya akan biarkan kita punya kari ni mendidih. Dan dalam masa yang sama juga, supaya kita punya kentang ni, dia akan lebih empuk dengan sekata. Dan dia akan masak dengan eloknya. Baiklah, kita punya kari ni dah mendidih lebih kurang 3 ke 5 minit tadi. Anda boleh lihat sendiri. Makin lama dia jadi makin pekat. Seperti yang saya cakap kan, itu semua sebabkan kentang tadi tu. Jadi sekarang ni, kita punya nugget ni pun dah sebati. Kentang ni pun dah empuk. Cara nak tahu dia dah empuk, saya tekan je guna belakang kita punya senduk ni. Tekan macam tu. Tu dia dah pecah sikit. Jadi bila dia dah senang pecah, maksudnya dia dah masak lah tu. Sekarang kita dah boleh letakkan garam sedikit. Garam sikit. Gaul sikit lagi. Sebab saya biasa kalau garam tu mesti saya letak yang terakhir. Sebab supaya kita tak lupa dah bahan-bahan yang lain tu. Jadi garam yang terakhir tu senanglah kita nak mengagak dia. Dia punya rasa tu macam mana seimbang ke tak kan. Alright. Tutup api. Sekarang dah boleh hidang. Kita letakkan kita punya nugget tadi. Nampak tak? Tak tipu memang pakai nugget, nampak. Inilah dia. Apa musim terbaru dapur bujang ni, kita menggunakan apa saja yang ada dekat dapur. Okey, kita lap sikitlah. Sebab saya dah letakkan tadi kuah dia kan. Jadi dah pun siap. Dia punya pekat ni kalau makan dengan roti memang terbaik. Ini yang saya dah tunjukkan kepada anda, iaitu kari nugget. Jangan lupa cuba.